Rongga. Okey, ini tajuk lain. Habis sakit, habis dah. Tajuk lain pula iaitu rongga dan puasa. Puasa Ramadan ke, puasa sunat ke, tak kisah. Rongga pula. Apa dia itu rongga? Rongga ada 5. Hidung, mulut, telinga, qubul, dubur. Hidung, mulut, telinga, qubul, dubur. Itu rongga. Seseorang yang menelan sesuatu, walaupun bukan makanan, dia telan, batal. Seseorang yang masukkan sesuatu, sama ada qubul ataupun dubur, walaupun setitis air, maka batal puasa dia. Okey, itu kaedah dia secara umum lah. Kadar lubang hidung dan telinga yang membatalkan puasa. Okey, kita tengok hidung dan telinga batal tak puasa kalau masuk ayak masuk sampai ke dalam mana yang membatal, dalam tak, adakah dia membatal ataupun tak batal? Kita tengok. Batas lubang hidung dan telinga yang membatalkan puasa jika sesuatu termasuk ke dalam keduanya ialah yang ni hidung dan telinga. Hidung dan telinga. Hidung, batas akhir hidung, muntahal khayshum. Muntaha tu batas akhir, khayshum tempat dengung, iaitu tulang nipis yang berada di dalam pangkal hidung, berada di antara hidung dan otak. Tu dia macam belajar apa biologi kan. Ustaz boleh tak bagi bahasa mudah? Boleh kan? Ni hidung. Hidung ni rongga ke tak rongga? Rongga. Dalam mazhab Syafi'i, hidung ni rongga. Takat mana yang batal, takat mana yang tak batal. Mudah aja, paling mudah sekali ialah ni jari kelingking. Takat mana jari ni boleh masuk, yang tu tak batal. Korek hidung tak batal Ustaz? Tak batal. Takat mana jari kelingking ni boleh masuk, tang tu ialah kawasan yang dibenarkan, bukan lagi yang dalam. Dibenarkan. Ni jari kelingking ni. Untuk telinga Ustaz, sama. Kaedah dia senang je. Takat mana jari kelingking kita, jari kelingking bayi jenuh tuan, dia boleh sampai tang ni. Kan? Dia kecil. Jari kelingking kita masing-masing lah. Untuk hidung dengan telinga, takat mana yang jari kelingking boleh masuk, tang tu belum lagi membatalkan. Tuan-tuan pegang ni, bahasa lembut kan? Tulang lembut kan? Ini tak batal lagi. Tang mana tang tulang lembut ni tak lagi masuk lah. Boleh tak masuk sampai tang ni? Tak boleh. Siapa boleh masuk? Jari dia contohlah Tuan Cipta jari dia selampau kecil masuk sampai tang ni, batal puasa. Lebih daripada tulang lembut ni, masuk ke dalam, melebihi tulang lembut tu, yang tu batal. Dah selesai. Telinga pula, lebih daripada kegendang, batal. Tuhan cipta ni, tuan-tuan ni tengok jari ni, Tuhan cipta ni, takat mana yang dia boleh masuk kot telinga dengan hidung, yang tu tidak membatalkan puasa. Boleh korek maksudnya korek telinga tak batal? Tidak batal. Korek hidung pun tak batal. Tapi kalau kita masuk benda yang kecil seperti jarum hak duk korek telinga tu, besi hak duk korek telinga tu, hak dia buat ujung lepiak tu kan, masuk sampai atas sikit, batal puasa. Telinga pun dia masuk melebihi gegendang, batal puasa. Pecah kalau melebihi gegendang. Kan, kalau melebihi gegendang pecah kan, bahaya. Itu je mudah untuk faham, selama ni kita duk kata korek hidung batal puasa kan. Yang tu juga yang saya faham ketika kecil dulu, memang itulah yang saya bawa sampai umur pergi mengaji kan, sampai umur pergi mengaji. Subhanallah. Hidung dan telinga macam tu. Dia punya kaedah dia. Kemudian faedah surat 60. Setiap air yang masuk ke dalam tubuh dengan sebab sesuatu yang diperintahkan Nabi, ia tidak membatalkan puasa, dan begitu pula sebaliknya. Perinciannya adalah seperti berikut. Batal secara mutlak jika ia tidak diperintahkan, seperti berkumur-kumur lebih daripada 3 kali. Ni kumur kali keempat tadi. Siapa yang kumur sampai 4 kali, kumur yang kali keempat tu tertelan tak sengaja, batal juga. Sebab apa? Sebab kaedah dia sebut
semua benda yang tidak diperintahkan oleh Nabi ketika wuduk, antaranya membuat basuhan sampai melebihi 3 kali, 4 kali maksudnya, batal. Berkumur-kumur lebih daripada 3 kali. Mandi yang tidak disunatkan, kalau masuk mandi yang tidak disunatkan bukan membatalkan puasa nah. Ini kalau tertelan pada mandi yang tidak disunatkan. Itu maksud dia, mandi sunat atau mandi wajib dengan cara menyelam. Dia mandi wajib, dia pergi sungai, dia selam terus, pum. Terus menyelam itu yang tidak disunnahkan. Itu yang tidak dianjurkan oleh Rasulullah. Akhirnya air masuk ke hidung, maka batal puasa. Orang yang bila nak mandi wajib, dia pergi selam terus, pum, masuk terus selam. Lepas tu masuk air ke hidung, ke telinga. Batal puasa. Sebab dia buat sesuatu yang tidak diperintahkan oleh Nabi. Batal jika berlebih-lebihan ketika berkumur dalam berkumur yang disunatkan ketika berwuduk. Kalau dia berlebih-lebihan. Sebab tu orang yang berpuasa kalau dia nak kumur, dia mesti sederhana. Tidak batal secara mutlak walaupun berlebih-lebihan ketika berkumur seperti menghilangkan najis yang ada dalam mulut. Yang tu kalau dihilangkan najis dalam mulut. Okey, air masuk ke dalam telinga, masih lagi rongga ni. Masih lagi rongga. Air masuk ke dalam telinga. Jika seseorang yang mandi kerana cuaca yang sangat panas atau untuk membersihkan badan. Pasti apa mandi ni bulan puasa ni? Panas sangat. Lalu tanpa sengaja air masuk ke dalam telinga, maka batal puasanya. Hati-hati. Pasti apa dia mandi tu? Adakah mandi itu disunatkan oleh Rasulullah? Tidak. Boleh tak bulan Ramadan sebabkan terlampau panas dia nak mandi? Boleh. Batal tak puasa dia? Tak batal. Bila masuk bulan Ramadan panas, dia nak mandi boleh tak? Boleh. Tapi kalau waktu mandi itu, mandi yang tidak disunatkan itu, mandi yang sebab cuaca panas, air masuk tanpa sengaja, batal puasa. Sebab mandi itu tidak disunatkan. Jika mandi tersebut ada tuntutan syarak seperti mandi wajib atau mandi untuk solat Jumaat. Dia puasa, bulan puasa, dia pun mandi nak pergi main Jumaat. Lah PKP, tak ada Jumaat. 4 minggu lah. No? Contohlah ada Jumaat, contohnya macam selama ni lah, bulan Ramadan yang ada Jumaat. Dia puasa bulan Ramadan sampai hari Jumaat, dia pun mandi sunat Jumaat. Nabi suruh tak mandi sunat Jumaat? Nabi suruh. Mandi tertelan air. Batal tak puasa? Tidak batal. Sebab apa? Tertelan air ketika mandi sunat Jumaat tidak membatalkan puasa. Sebab mandi sunat Jumaat itu disyariatkan oleh Islam. Sebab yang tu mandi tu Nabi tuntut. Bulan puasa juga, bulan Ramadan, dia mandi sebab apa? Sebab panas terlampau, dia pun mandi. Tak mudarat apa pun saja, panas, nak pergi hilang panas, dia pun mandi. Tertelan air, batal. Sebab mandi ketika puasa disebabkan panas, iaitu tidak disyariatkan, tidak dituntut oleh syarak. Nah, itu kena tengok sebab apa dia mandi. Kalau dia mandi untuk mandi wajib dan tertelan puasa Jumaat, puasa Jumaat. Dia puasa Ramadan. Kan? Dan dia mandi wajib. Ketika mandi wajib disyariatkan, diwajibkanlah mandi wajib kan. Memang ada dalam syariat. Maka dia tertelan itu dimaafkan. Tidak membatalkan puasa dia. Mandi sunat Jumaat, dia tertelan air pun tidak membatalkan sebab mandi sunat Jumaat juga disyariatkan. Okey, kemudian tidak batal puasa jika telinga dimasuki semut. Kita tidur, semut masuk dalam telinga kan, tak batal puasa.